kita ke sesi hari kedua Saya Jual. Dibawakan oleh Bank Rakyat. Saya Jual bakal mengangkat idea-idea menarik dan inovatif dari para usahawan tempatan kita. Idea-idea mereka ini akan dinilai oleh barisan juri untuk diangkat sebagai sebuah idea perniagaan yang berdaya saing dan berpotensi. Sebelum itu, kita bersama rakan penyampai Irfan Faruqi dan Nabilah Khalida untuk berkongsikan format pembentangan dan penjurian Saya Jual. Baik, terima kasih Jun atas introduction tersebut. Betul. Yang mana seperti mana kita maklum bahawa ini merupakan sesi Saya Jual eksklusif di pentas Jiwa SME 2023 yang merupakan siri yang ketiga selepas daripada Sabah, Johor dan kali ini berada untuk hari terakhir di Kota Baru, Kelantan. Betul. Dan kami dibawakan ataupun ditaja oleh Unify Business promosikan perniagaan dan produk anda dengan penyelesaian pemasaran digital Unify Business. Buat dulu, bayar kemudian, tarik pelanggan macam magnet, ada khidmat pakar pemasaran digital dan rakan strategik kami Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, rakan penyiar Astro Radio. Dan penyedia lokasi untuk jelajah siri kali ini iaitu Aeon Mall Kota Baru, Kelantan dan penaja kenderaan edaran automobil nasional Berhad, Aeon Berhad yang merupakan pengedar untuk Audi dan Volkswagen di samping rangkaian pengedar terbesar untuk Proton dan Mitsubishi di Malaysia. Untuk warga Kelantan, kunjungi cawangan Proton Aeon Kota Baru bagi memiliki kereta idaman anda. Iaitu merupakan penaja dan rakan-rakan strategik kami. Kalau perlukan khidmat mereka, mereka berada di kiri pentas. Baik, untuk meneruskan acara kita pada hari ini, Irfan, kita ada sesi Saya Jual dan nampaknya juri-juri telah pun bersedia. Kita nak perkenalkan juri-juri kita. Betul. Kita bersama dengan 3 juri untuk menilai pembentangan bagi sesi yang kedua Saya Jual untuk SME 2023 kali ini. Iaitu kita bersama-sama dengan Encik Zaiful Arifin, penolong kanan, Naib Presiden Penyelesaian Kreatif Editorial Perkhidmatan Kandungan Astro Awani. Dan juri kedua, Muhammad Yusman Amran, Ketua Unify Business. Dan kita juga bersama-sama dengan Encik Muhammad Shibli Abang Sapuan yang merupakan Ketua Pegawai Perbankan Perniagaan Bank Rakyat. Okey. Jadi sesi Saya Jual ini dibawakan oleh Bank Rakyat dan dengan itu kami ingin menjemput peserta yang pertama yang merupakan pengasas bidai Encik Muhammad Amar Mirza bin Abdul Kadir Jailani, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak Astro Awani, Bank Rakyat dan juga Unify. Inilah yang bersama-sama kita melancarkan program ini. Terima kasih banyak-banyak. Baik, hari ini saya nak bentangkan satu perkara yang mungkin belum pernah dengar, yang mungkin sedikit berbeza dengan orang lain. Kita bukan datang nak jual produk, kita adalah satu servis yang belum lagi ada orang buat secara bersungguh-sungguh. Kenapa saya kata bersungguh-sungguh? Kamilah satu-satunya platform periklanan pembelajaran Al-Quran Ustaz datang ke rumah yang sudah kami spend duit iklan lebih kurang 2 juta. Okey, apa yang kami laksanakan? Kami di Kelantan kami ada 60 LED screen yang kami iklankan tentang kelas Al-Quran kami, dan kami juga ada masuk je airport di Kota Baru akan nampak terpampar besar periklanan kami. Jadi kamilah buat periklanan Al-Quran Ustaz datang ke rumah ini secara bersungguh-sungguh. Okey, baik. Apa yang kita laksanakan di sini adalah rumah ke rumah, Ustaz datang ke rumah anda. Apa yang luar biasanya, kami sedang membangunkan satu aplikasi. Kalau hari ini kita dah ada aplikasi untuk booking makanan, Grab. Kita dah ada untuk nak booking pelbagai benda, nak beli barang Shopee dan sebagainya dah ada. Kita dah ada TikTok dan sebagainya. Tapi kami bina satu platform untuk booking Ustaz dan Ustazah datang ke rumah. Apa yang menarik dengan kami adalah kami ada 4 perkara yang menarik di sini. Okey, bila kita nak pergi, ustaz kita nak datang mengajar ke rumah ni, kita akan ada isu. Nanti kan boleh ke ustaz ke ustazah. So apa kami boleh buat? Kita pertama datang ke rumah. Ini special kita. Kita bukan online, kita datang ke rumah. Nombor 2, apa yang special kita adalah anda boleh tentukan masa. Oh, saya tak free hari Minggu, saya kena hari biasa, saya nak malam, saya nak petang, boleh tentukan. Yang ketiga adalah untuk kanak-kanak dan seisi keluarga. Okey, bukan untuk anak-anak saja, kan? Mak ayah nak pergi belajar pun boleh. Okey, kita buat juga untuk mak ayah sekali. Dan apa yang paling penting,
kita dapat tengok kat sini, inilah lebih kurang package yang kita buat. Okey, ada orang dia nak 4 kali sebulan, iaitu seminggu sekali. Ada orang nak kelas itu melibatkan setiap hari. Okey, so boleh pilih. Sekarang ni kita dah bantu ribuan rumah. Dan apa yang menarik kat sini, apa yang saya betul-betul rasa tanggungjawab adalah yang berdaftar dengan kita sekarang guru lebih daripada 10,000 guru. Official berdaftar dengan kita mencari job, mencari kerja. Kalau hari ini semua orang menceritakan tentang peluang pekerjaan kepada pelbagai jenis keluaran daripada universiti dan sebagainya, tapi apakah nasib guru-guru agama? Maka di sini kami tubuhkan bidai, iaitu dengan hasrat satu rumah, satu dai yang kita bina, iaitu di satu rumah akan ada seorang ustaz yang jaga rumah tu. Karena hari ini kalau kita ada hukum hakam nak tanya, tak tahu nak rujuk siapa. Maka kami membina satu hubungan yang baik di antara tuan rumah dengan guru agama. Jadi anything soalan boleh tanya tentang hukum dan sebagainya, ibaratnya ada ustaz peribadi di setiap rumah. Mungkin ada sedikit komentar dari juri-juri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Baik, terima kasih kerana menyertai sesi saya jual ni. Daripada pandangan saya dari segi presentation dan semua tip-top lah. Memang dah orang kata berpengalaman ni kan. Cumanya saya nak hanya satu soalan saja. Dari segi sekarang ni memang berada dalam bentuk aplikasi. Kita dalam proses, dah ada buat, cuma belum complete 100%. Belum complete, kita buat juga untuk macam orang tu nak booking. Kan hari ni kalau kita bertahu di KL, rumah-rumah apartment flat, kalau dalam satu apartment ada 3 orang meninggal sebagai contoh. So dah tak ada sempat nak cover. So kita buat juga bukan hanya untuk kelas macam ni, tapi untuk perkhidmatan, mandikan jenazah dan sebagainya. Ini next, insya-Allah akan lebih komplit nanti, insya-Allah. Yang sekarang ni yang dah betul-betul beroperasi hanya di Kelantan sahaja ataupun dah memang peringkat kita nasional? dah satu Malaysia, cuma kami belum lagi peringkat awal kita dah pergi kepada 16 negara masa buat online. Tapi saya tak nak declare benda tu sebab perkara tersebut tidak memberi impak. Kelas agama perlu ada sentuhan. Jadi kita batalkan yang negara tu, kita bagi pada pihak lain urus, maka kita betul-betul menguruskan Malaysia. Setakat ni kita dah ada lebih kurang 1,000 lebih rumah yang kita tengah bantu dan kita target tahun ni kita akan capai 5,000 rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pendek je Ustaz. Tahniah dan saya suka Terima kasih. this kind of business. Terima kasih banyak. Terima All kasih. the best. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Maju ke depan. Terima kasih Bank Rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Tahniah Ahmad. Ya. Ustaz Ahmad. Ya. Ini saya panggil Ustaz on demand. Kita ada video on demand, kita ada Ustaz on demand. Tapi nak tanya sikit Ustaz, masa platform you buat ni kan, kalau kita contohnya kita beli Shopee ke, pergi hotel ke, dia ada rating tau. So kalau contohnya saya suka Cik Ahmad ni, dia mengajar baik, saya bagi 5 star. Yang keduanya saya nak tanya, sama ada skala ustaz ni ada certification dia ke, ada taraf dia ke, ataupun ada assessment yang kena buat ke yang kita nak tentukan. Yang kadang-kadang ada keluarga tadi tengok fee dia tadi agak tinggi juga. 200 ke 900 ringgit, right? So ada tak kelas-kelas ataupun taraf-taraf atau rating-rating yang ustaz buat untuk Baik, di ni? Malaysia kita ni untuk mengajar di masjid perlu ada tauliah. Okey, perlu ada tauliah di seluruh Malaysia. Tapi untuk mengajar di satu tempat, apa yang kami buat memang kita bekerjasama dengan pihak universiti, kita mengeluarkan satu sijil eksekutif dipanggil. Maknanya sebelum orang ni layak nak pergi mengajar, terutamanya hospital, bukan senang kita akan mengajar doktor. Yang mana akan banyak perbahasan dari segi hukum dan of course doktor lebih memahami tentang bidang mereka. So apa yang kita buat, kita bekerjasama dengan, kita ambil juga orang-orang yang memang doktor sebagai dalam organisasi kita. Dan juga kita bekerjasama dengan pihak college, universiti yang mana mereka kena ikuti kursus selama 2 bulan, barulah mereka layak untuk mengajar. Okey. Sebab apa? Kita kalau nak sekadar mengajar rumah, insya-Allah okey saya rasa. Tak ada isu lah setakat ni, alhamdulillah. Tapi untuk mengajar ke peringkat hospital, college memerlukan sijil lah. Dan apa yang kami buat memang kebanyakan guru kami akan terima at least mereka kena ada degree. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, apa yang kita buat, mereka memang kena ada tauliah. Sebab kita tak nak ada isu dengan majlis agama nanti. Satu je isu akan rosak. Okey, berkenaan dengan harga tadi, untuk semua hari ini kita memang buat harga RM200, RM900. RM900 tu setiap hari ke rumah. Kelas private setiap hari. Sekarang ni yang untuk 100 untuk rakyat Kelantan kita buat harga
RM85 saja untuk 3 bulan. Ini package rahmah ni. Package rahmah. Kita lancarkan package rahmah, pun kita di belakang. Silakan, boleh. Baik, terima kasih kepada Encik Muhammad Amar Mirza atas sambutan sebentar tadi, dan tanpa melengahkan masa kita mempersilakan peserta yang kedua untuk saya jual yang dibawakan oleh Bank Rakyat, Encik Muhammad Salahuddin bin Syahri, pemilik Koperasi Penternak Aquakultur Pantai Kundur, Kelantan Berhad. Assalamualaikum. Saya Muhammad Salahuddin dari Koperasi Peternak Aquakultur Pantai Kundur, Kelantan Berhad. Okey, sebelum saya teruskan penjualan saya nak tanya para juri, ikan kayangan, apakah ikan kayangan itu? Ikan kayangan Ya. Siakap. Siakap. Siakap lah kot. Okey. Okey. Kerana betul, saya bagi hadiah. Okey. Kerana jika para juri tidak kenal ikan, macam mana saya nak menjual? Saya tidak boleh menjual. Okey, betul lah. Ikan kayangan dinamakan ikan siakap. Jadi kenapa saya menternak ikan siakap ini? Kerana saya membantu para komuniti nelayan pantai dan penternak di kampung saya. Okey. Nombor 2-nya, ikan di tempat saya ini memang segar. Kerananya kita terus hantar kepada restoran dan pasar raya tempatan. Okey. Dan ikan kita juga diberi makan 100% dengan bahan organik, iaitu ikan baja ataupun sisa daripada kilang keropok. Apabila dia dah ambil isi dan sisa itu kita bagi makan pada ikan. Jadi ikan siakap ini tiada was-was lah dengan masalah protein ke ataupun ubat-ubatan, semua tak ada. Jadi dia 100% organik. Jadi saya ingin tunjuk kepada juri betapa segarnya ikan kita kan. Tengok mata berkelip-kelip. Jadi kenapa pasar raya, restoran dan juga hotel memilih ikan kita? Kerana kita tiada masa untuk ikan kita ni overnight. Bila dapat order sahaja, kita terus deliver kepada pasar raya dan juga kedai, restoran. Jadi ikan kita dijamin fresh. Bila dikatakan fresh, ikan itu penuh dengan khasiat. Kerana kalau di pasar-pasar, mungkin ikan itu telah overnight, 1 malam ataupun 2 malam. Jadi bila pergi kepada pasar raya pula esokkan baru dia menjual. Jadi sudah beberapa hari lah barulah dapat kepada end user. Jadi dengan komuniti yang ada, jadi dijamin produk kita tidak terputus bekalan. Kerana komuniti-komuniti kita terlalu banyak, kita berkooperasi. Jadi pasar raya pun tidak risau akan bekalan terputuslah berbanding dengan tempat-tempat lain. Kerana dia direct dengan kita sendiri. Jadi kalaulah para juri dan pasar raya dan mana-mana tempat perlukan ikan segar, jangan lupa mencari Ko Aqua. Okey, Assalamualaikum Cik Salahuddin, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Itu memang baru keluar daripada kolam ke? Ya, betul. Okey. Memang fresh betul lah ikan Ya. tadi. Sekarang ni saya nak tahu dari sudut apa yang Cik Salahuddin nak sekarang. Maksudnya dengan market yang pasaran yang Cik Salahuddin dah ada, ke mana lagi Cik Salahuddin melihat boleh dikembangkan lagi perniagaan Cik Salahuddin? Okey, buat masa sekarang ni pasaran kita hanyalah tempatan, iaitu pasaran di sekitar Kelantan lah. Dan kita mengharapkan pasaran kita menembusi satu Malaysia. Apa yang Cik Salahuddin perlukan untuk dapatkan tu? Kalau kita katakan begitu kan, kita perlukan modal yang banyak lah. Kerana kita perlukan modal yang banyak untuk menternak lebih banyak ikan. Agak-agak berapa diperlukan tu? Kalau menternak ikan ni 1 juta itu perkara biasa saja. Okey. Ya. Cakap pasal modal, saya serah kepada Cik Zibli. Assalamualaikum Cik Din. Waalaikumsalam. Satu Cik Din. Ya. Cik Din berada pada landasan yang tepat. Okey. World Hunger Index
Ya. indeks world hunger sekarang ni. Daripada 2014 pada 10.5 sekarang dah meningkat ke 12.5. Okey. So menunjukkan bahawa kadar situasi food insecurity ni cabaran kepada food Sumber makanan. keterjaminan makanan. Ya, Thank you, betul. Ustaz. Adalah satu perkara yang serius. Ya. Import negara tahun lepas 51.4 bilion and tahun selepas itu pada kadar 55.5 bilion. Ya, betul. Dalam satu tahun dia meningkat sampai hampir 400 sampai 4 bilion. Ya. So your business is very good. That's what we need. Itu yang kita perlukan di Malaysia. Cuma that strategi pemasaran ternakan, saya percaya awak adalah seorang subject matter expert atau pakar dalam bidang. Cuma strategi pasaran dan juga strategi financial management tu nak kena jaga sikit. Because challenges banyak juga dalam industri ini, iaitu cabaran kekangan pada anak-anak ikan, benih-benih ikan. Betul. Dan permakanan, especially saya difahamkan Cik Din lebih kepada organik, ya. Betul. That is another. Itu satu yang bagus, strategi yang bijak, di mana Cik Din boleh jual dengan harga yang up ataupun tinggi daripada ikan-ikan biasa. Dengan organik, sekarang ni orang peka dan orang kisah benda-benda begini. Betul. Jadi capitalize kat situ, dan tengok balik cash flow dan bukan be careful, cuma be tara dalam sikit dalam tu, dan saya rasa dengan modal yang diperlukan, saya rasa boleh menghasilkan hasil lebih kalau kita ada sistem ataupun perancangan kewangan yang baik. Rasa Bank Rakyat dah convince tu. Okay. Soalan saya Cik Din, saya tanya pasal brand Cik Din. Apa beza siakap Cik Din dengan siakap yang orang jual dekat pasaraya yang lain? Because Cik Din ada value proposition yang sangat kuat. Segar, because segar tak banyak ais, because cepat hantar kan? Ya, betul. Kedua, organik. Apa nama brand siakap ni? Siakap premium ke? Macam bawal premium tudung kita? Kalau di Kelantan lah memang terkenal lah. Kalau dikatakan ikan siakap di Puantai Kuala Kundo, ikannya tidak berbau dan tapi nama siakap tak ada lagi Tak ada. I rasa kena wujudkan lah. Kena wujudkan. Because you kena buat you punya brand sendiri. Apa beza siakap premium Co Aqua dengan siakap biasa? Because I rasa you boleh charge higher. Betul. Kan? Memang harga kita sekarang ni pun Berapa tinggi. beza harga daripada siakap biasa? Biasa sekitar market yang jual harga 18, tapi kita jual RM24. Tengok, tapi orang kena tahu juga kenapa siakap ni premium. Ya, betul. Kan? Yang tu yang I rasa ya, saya cadangkan, buatlah brand premium sikit. Macam ni kita punya ni kan, dia pakai tudung. Kalau dia pakai bawal premium, orang tahu mahal. So sama juga untuk siakap lah. Siakap eksklusif. Okey, terima kasih. Sorry. Baik, terima kasih para juri. Terima kasih Encik Salahuddin. Mujur tak bawa ikan fresh hidup. Ya Irfan Ya, ada berkepak-kepak dia. Kalau tadi Encik Salahuddin, kini saya nak menjemput Encik Muhammad Sadruddin bin Abdul Ghani, pemilik Otai Tembaga Kota Baru. Dipersilakan. Assalamualaikum, saya daripada Otai Kota Baru. Kedai di Pasar Besar Siti Khadijah. Saya menjual barangan tembaga, kuali tembaga, periuk tembaga, dan lain-lain lagi lah. Yang ini salah satunya saya bawa. Bermulanya selepas pada PKP ya. Tak ada pengalaman lagi, saya cuba sebab tak ada orang buat mana di Kelantan. Ni buat setakat ni saya ambil dengan orang lah. Ambil dengan orang lah kira. Itu lebih tembaga saya ambil ni 100% tembaga lah. Kalau macam kita masuk beza lah daripada kuali biasa. Lebih sedap sikit lah. Kalau gula tu tahan lama. Tahan lama lah gula. Berbanding dengan periuk kuali biasa. Sebab tu orang dulu suka pakai maga. Harga. Kalau harga ni dia bergantung pada saiz juga. Bergantung pada saiz. Kalau nak cuba berapa. Ini memang 100% tembaga.
Ya ada lagi saya, kalau hak ni saya 16, 18 lagi berat. Hak ni dalam kat dengan 8 kilo macam tu. Kalau hak saya 18 tu dalam 10 kilo. Ha. Macam tu. Lepas ni boleh acak-acak lagi, boleh lebih lagi belajar deh. Belajar. Nak berniaga memang kena berdepan dengan orang deh. Ya. Okey. Pertama sekali kami ucap terima kasih sebab berani walaupun macam mana bertepuk sikit tangan. Macam mana pun Abel Sadruddin kita tetap berdepan dengan kita ni, dengan juri apa semua deh. Saya rasa dari segi produk apa semua tak ada masalah, memang ni cumanya saya rasa saya pegang berat tadi, boleh jadi dumbbell kan. Orang puai boleh bawa kan ni bang? Ya, biasa kalau tu untuk lelaki akak. Oh, untuk lelaki akak. Tak. Okey. Saya okey. Saya beres je belakang. Cuma tengok kalau Cik Sibli dengan Cik Yus ada nak komen apa-apa. Okey. Terima kasih. Mendin, industri ni adalah industri yang berumur lebih daripada 200 tahun. Ya. Especially the East Coast part ataupun Kelantan, Terengganu. Ini adalah industri very niche ataupun industri yang tak ramai orang buat. Dan malangnya ataupun sedihnya ialah industri ini Tak sedang mewarisi. ya, dia sekarang dalam keadaannya agak malam. Jadi apa yang Cik Din buat sekarang ni adalah satu usaha yang hebat bagi mengembalikan. Dan pada masa yang sama, at the flip of a coin, Cik Din ada advantage kerana orang ramai tak buat. Cuma saya rasa permekasaan part advertisement untuk kasi ramai orang tahu perlu diperhebatkan lagi. Ya, saya tengok produk ni produk yang bagus dan boleh pergi jauh. Dan bukan saya dalam Malaysia. Kalau you ada online present, Boleh pasar antarabangsa. Ya. Nanti orang luar pun berminat benda-benda macam ni. Cuba tengok ada part lah Medin produk superb, dan I think presentation saya pun setuju. I think a bit more. Okay Medin. Okey tu. Pertama kali tahniah. Ya, tak apa, memang biasa. Kena datang petang ramai pula tengok. Satu Kelantan pula kan. And ada live. Tahniah pertama. Satu, nama cantik dah, Otai Tembaga. Saya tengok tadi, memang buat pemasaran digital. Ada Facebook. Adalah sikit-sikit. Ada TikTok. Buat sendiri ke TikTok ataupun minta orang lain buat? Ke macam tadi juga? Minta orang lain buat. Okey. Yang tu yang kita ni lah. Cuma saya nak tanya sikit lah. Ini untuk memasak je ataupun untuk perhiasan? Yang ramai beli untuk perhiasan ke untuk memasak? Boleh untuk memasak lah. Kebanyakan untuk memasak? Memasak. Ya. So cuma satu saja. Apa kalau nanti boleh bezakan lah macam apa Din kata tadi lah. Masak pakai periuk tembaga, dia punya lauk tu tahan lama. Tahan lama. Tahan lama. Kecek Kelantan sikit tak? Tahan lama. So yang tu kena strong sikit. Tapi kena tunjuk bukti juga. Kadang-kadang orang kata betul ke masak kat tembaga ni tahan lama? Esok dah basi contohnya. So kita kena tunjuk lah. Tu mungkin campur lah. Campur sikit. Okey. Terima kasih. Kita beralih kepada peserta berikutnya untuk membentangkan bisnes idea mereka, dan dengan ini saya menjemput Encik Muhammad Farhan, pengasas RS Serunding. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Farahiah binti Ramli dari RS Serunding. Saya wakil kepada Encik Muhammad Farhan sebab dia tak dapat hadir. Memandangkan RS Serunding ni adalah generasi keluarga, empayar keluarga. Jadi saya mewakilkan abang saya pada hari ini. Okey, RS Serunding dia mempunyai 4 produk iaitu daging tempatan, serunding daging tempatan, daging import, ayam dan ikan. Sementara itu saya minta sahabat saya dari Band Rakyat boleh untuk memberi juri tester. Okey. Okey, yang ini serunding ayam. Kita ada serunding daging tempatan, daging import dan ikan.
apa yang membezakan daging tempatan dengan daging import? Daging tempatan adalah diperbuat daripada daging lembu Malaysia yang fresh lah. Sembelih hari ni terus buat. Kalau daging import tu adalah daging sejuk beku yang diimport dari India. Okey. Kalau serunding ayam, kita hanya menggunakan ayam segar sahaja. Itu bahagian dada. Dan untuk serunding ikan pun kita menggunakan ikan segar. Tak guna ikan kotak lah. Okey, kenapa saya buat serunding ni? Serunding ni dia kita senang untuk dibawa ke mana-mana untuk travel ke kan. Jadi serunding ni dia sejenis satu makanan yang berversatil sebab kita boleh digunakan dengan pelbagai makanan lain seperti roti, nasi, pulut ke, maknanya senang untuk dapatkan dan senang untuk disediakan. Tak perlu panaskan apa-apa. Dan lagi satu, dia sangat tahan lama. Dia boleh bertahan dari 8 bulan hingga setahun. Okey. Yang kedua, serunding ni dia sangat sangat famous dan orang tercari-cari pada bulan puasa dan hari raya. Okey. Sebab itulah saya membuat serunding ni sebab serunding ni dia sesuai untuk semua peringkat umur. Yang ketiga, serunding RS ni dia dari segi rasa dia sangat premium sebab kita menggunakan bahan yang premium jugalah. Jangan terkejut kalau serunding RS ni Agong kita pun pernah makan dan beli. Sebab memang rasa dia sangat premium. Dia rasa berbeza dari serunding lain. Jadi pihak juri dah rasa ke? Dah rasa kenyang dah ni. Silap saya tak bawa roti hari ni kan. Okey. Jadi saya rasa itu saja. Baik, terima kasih. Silakan juri sekiranya ada sebarang komentar. Okey, maaf saya nak tanya balik nama tadi Nur Farahiyah. Nur Farahiyah. Farah. Oh okey, tak nampak kat depan. Yang mengingat saya pasal serunding ni selalu kalau kita selalunya study lah dulu kan di overseas apa semua. Benda pertama sekali yang kita minta kalau kawan balik ke apa ke kan adalah serunding untuk bawa ke tempat kita. So I think dari segi produk tu sendiri memang sangat terkenal ya, sangat terkenal. Cumanya sebab kata tadi pernah dimakan oleh Yang di-Pertuan Agong, mungkin boleh tukar kot nama dia serunding diraja. Dari segi presentation, komen daripada saya ada sikit di sana dan sini boleh diperbaikikan lagi. Mungkin dari sudut transition daripada introduction kepada nak bercakap tentang produk. It's good kita dapat bagi kita peluang untuk merasakan produk tu kan, dan so kita boleh taste benda tu. Cumanya dari segi dia hujung tu bila nak masuk promo dan juga penutup ada sikit saja. Yang itu je perlu diperbaiki lagi. Terima kasih. Sama. Cik Nur, saya setuju. Kasih juri makan, I think satu strategi yang baik. Itu promote. And I think saya rasa juri pun perlu beli lepas ni kot. Lepas tu nak balik, have to buy. Boleh. Sekarang ni, okay, dia tengok serunding ni, dia lebih kepada makanan yang seasonal. Seasonal, bulan-bulan puasa, nak raya, serunding barang mesti ada. Ya, betul. Okay. Tetapi pada masa yang sama, kalau kita boleh lihat daripada angle peluang yang lagi 10 bulan yang bukan musim raya ataupun 9 bulan tolak raya haji ya. Kalau boleh kita jadikan ini sebagai satu makanan harian Malaysia. Ya? Makanan Malaysia. Jadi Malaysia ada 33 juta penduduk, nombor satu. Kedua, varieties kepada ini adalah satu strategi segmentation yang bagus. Dan cuba pergi online dan cuba go on how to jadikan benda ni adalah benda breakfast. Makan dengan roti di pagi atau makan tengah hari ataupun makan snack tengok TV malam. Ya, betul. Dia akan automatically dia akan mengembang dan membesar dengan cepat. Dan saya rasa tadi betul overseas, bukan saja orang Melayu kat overseas, kat luar negara, saya banyak pasaran ni dan
all the best to you. Cuba atur tempat tu sikit, then I think we can go far from here. Okay, terima Okay, Cik kasih. Noh. Okay, bye. Baik. Okey, silakan Cik Isman. Dia part I dia nak potong. Farah, I rasa it's very interesting. Cuma seronok yang Cik Sibli cakap tadi. Kita tak boleh jadikan makanan yang seasonal. Makan waktu raya dengan lemang. Kena fikir kreatif sikit. Contohnya orang Malaysia suka makan nasi lemak pagi-pagi. Macam mana nak make sure orang makan nasi lemak dengan serunding? Contohnya. Kedua, malam kita makan burger. Macam mana nak buat serunding with burger? Macam juga pisang goreng sekarang kan? Pisang goreng cheese semua tu kan. So make it more unique. Ada TikTok tak? Ada. I rasa masa TikTok tu tunjuklah. Macam you tunjuk tadi pergi makan je kan. Cik macam mana nak makan, nak menjadikan nasi lemak lebih menarik dengan serunding RS. Something like that. Okay, Tania. Terima kasih. Okey, terima kasih para juri dan Puan Farain. Kita akan jemput peserta seterusnya. Pemilik RZ Garden Enterprise, Puan Nur Izzati binti Haji Zulkifli. Dia bila nervous, kasut semua nak tercabut dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Izzati binti Haji Zulkifli daripada RZ Garden Enterprise. Okey, sebelum saya mulakan presentation saya nak teka. Apa yang ada dalam poket saya? 3, 2, 1. Okey, saya ada 1 botol Hanizul Madu Kelulut Asli. Ini merupakan produk saya, iaitu madu kelulut yang saya hasilkan daripada ladang kelulut saya sendiri. Okay, untuk pengetahuan semua, saya merupakan seorang penternak kelulut. Ini masalah saya. Bila saya nervous, habis mic ni bergegar semua. Kek-kek utuh habis ni. Okey, lepas tu, saya merupakan seorang pejuang madu kelulut asli di Kelantan. Okay? Ini masalah saya kena berjalan. Okey, so, tak hilang. Sorry semua. Okey. So saya adalah penternak kelulut perempuan di Kelantan yang pertama yang memperjuangkan madu kelulut asli. Okey, mari kita tengok kehidupan saya sebagai seorang gadis kelulut Kelantan. Ni saya ya. Okey, ini adalah ladang kelulut saya di Ketereh, Kelantan. Okey, acah-acah macam tengah berlakon kan? Di satu tempat yang ni acah-acah cek lok kelulut. Di ladang ini aku menjaga kualiti madu aku dengan cara okey, di samping tu saya nak share sikit, saya adalah pemegang sijil MyGap Malaysia, sijil Mesti Malaysia dan juga sijil halal daripada JAKIM. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya mampu buat semua tu seorang diri. Saya tak ada staff, saya tak ada, kecuali saya menggunakan khidmat keluarga saya dan juga peserta daripada pelajar intern daripada universiti. Boleh tengok dekat depan ni adalah produk saya yang saya berjuang daripada 2019 selepas saya menamatkan pengajian ijazah sarjana muda pengajar bahasa Arab. Saya terus berkecimpung dalam bidang peternakan lebah kelulut sehingga kini. Okey, boleh rasa madu kelulut yang saya agihkan. Jangan risau, madu ni kalau buat balik pun tak ada orang marah. Kalau madu lain, jangan suka-suka hati nak buat balik. Okey, saya ada 2 minit lagi. So, untuk hari ni saya nak jual apa? Saya nak jual madu lah. Takkan saya datang cerita pasal madu nak jual benda lain pula kan? So, kepada juri-juri yang ada di hadapan saya, perjalanan saya sebagai seorang gadis kelulut tidak akan terhenti di sini. Saya akan berjuang sehingga madu saya boleh menembusi pasaran antarabangsa. Alhamdulillah, walaupun hingga kini saya dah mencapai kejayaan tersebut. Madu saya dah sampai ke Jepun, madu saya dah sampai ke Jordan, madu saya dah sampai ke Brunei. Okay, saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya. So kepada semua pengunjung Aeon Mall, ingatlah saya, Cik T si gadis kelulut. Nak cari madu kelulut asli, carilah saya. Baik, terima kasih Cik T. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Cik Zaiful. Assalamualaikum Cik T. Oh, relax. Jangan Tak, dia masalah dari kecil. Tapi saya suka your presentation. Alhamdulillah, terima kasih. Allah izin. Bukan saya ni, Allah walaupun izin. awak gugup, awak cuba ubah dia menjadi satu situasi yang humor. Kan? So membuatkan kita pun rasa macam happy tengok you. I think it's a very good presentation by you. Cumanya saya nak tanya yang tentang, okay, selain daripada penjualan yang secara tradisional,
ada menggunakan social media dan sebagainya, aplikasi tertentu sebagainya untuk Saya memang marketing? bermula dengan online sebab saya start pada musim COVID. So bisnes saya pada musim COVID, orang lain tak berniaga, saya berniaga. Hari-hari orang cari madu. Orang COVID, orang nak legakan pernafasan, dia orang cari madu. Saya tak promote pun dia orang cari. Last kali soalan, apa yang mendorong sebenarnya untuk you start this business? Okey, yang pertama, saya tak nak menganggur. Tu poin yang pertama. Saya habis degree, saya terus buat benda ni. Saya tak sempat nak tanam anggur, nak beli benih pun tak sempat. Saya terus buat kelulut. Yang kedua sebab ayah saya sendiri merupakan pejuang sakit jantung. Pada 2018, dia kena sakit jantung dan dia makan madu kelulut dan dia sihat daripada sakit jantung sehingga kan dia mampu menanam tebu setengah hektar dalam keadaan dia ada sakit jantung. So kesan daripada madu kelulut. So daripada situ saya fikir perjuangan saya dengan madu kelulut ni memang satu jalan yang betul. Saya akan membantu masyarakat untuk dapatkan madu yang betul-betul asli. Cik T, tahniah lah. Ya. Saya bila mula tu, actually your opening is quite interesting. Ya. Dan masa tengok filem Nujum Pak Belalang, apa dalam tangan saya? Belalang. It's a very good presentation. Cuma nervous kurang sikit because you kena faham kebanyakan ni kat sini tak apa tahu sangat pasal madu kelulut. Ya, betul. You ada orang kata subject matter expert. Bila you rasa you subject matter expert, nervous tu kurang sikit. Itu dia punya trick, right? Betul. Tapi this is where I believe kalau tadi boleh cerita pasal khasiat, terlupa kan khasiat. Betul. Kita hilang. So yang tu paling penting. Kenapa kena ambil madu kelulut ini? Khasiat dia 1 2 3. Itu lebih jelas lah. Kalau tak nanti dia banyak sangat story. Betul. Tapi bagus juga because you gunakan video untuk cover sikit. So which is very good. Okay. Well done. Thank you. Okay, terima kasih. Ada lagi? Boleh. Izzati, awak seorang gadis yang berani. Terima kasih. Alhamdulillah. You're very brave. Alhamdulillah. At your age. Jadi kalau saya, kalau umur awak ni, saya mungkin tengah sedang ganggu cek kerja kot. Tapi awak buat ni, tahniah dan syabas. Saya intrigued tengok awak. Alhamdulillah, terima kasih. Allah izin. Cuma just informasi sedikit. Potensi pasaran Malaysia kita ada dalam pengeluaran 3 bilion on madu kelulut. Betul. Dan pengeluaran setakat ini hanya dalam 33.6 juta. Dan keperluan demand dalam 70 million. Setengah production. Tap on that and you have to capitalize on that. Dan pada masa yang sama juga the industri hiliran, sabun, bahan kecantikan, dia adalah 6 kali ganda di bawah pengeluaran sekarang. Betul. So be creative, branch out and start maybe lebah belum banyak, but do the planning. Lebah belum banyak ataupun do the planning properly and look into your cash flow. Cash flow is very important. And Bank Rakyat is here. We can assist you in terms of you punya financial planning and just to get you go to the next levels of your game. And Tanya dan you good lah. Terima kasih. Okay, terima kasih semua yang sudi mendengar. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Puan Nur Izzati atas sementangan itu sebentar tadi dan kita beralih kepada pembentangan berikutnya yang merupakan pemilik Koperasi Amal Medik Malaysia Berhad, Profesor Dr. Harmi bin Muhammad Yusof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Hari Malaysia kepada semua para juri dan hadirin hadirat sekalian. Saya Muhammad Azrin Mustafa mewakili Profesor Dr. Harmi selaku pengerusi dan makalah saya selaku setiausaha Koperasi Amal Medik Malaysia Berhad. Pada petang ini akan mempersembahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu produk daripada pihak koperasi. Koperasi Amal Medik dinaungi dan ahli dia adalah daripada golongan profesional, daripada doktor, pakar kesihatan, farmasi dan sebagainya. Dan kami ada bisnes dialisis dan our main product ataupun produk kebanggaan kami pada hari ini yang kami akan perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah Mama Pride. Mama Pride adalah satu hadiah yang terbaik untuk para ibu di luar sana. Kita tahu setahun birth rate ataupun kadar kelahiran, jumlah kelahiran di Malaysia sekitar 330,000. The first quarter dalam
tahun ini 110,000 kadar kelahiran. Dan kita amat yakin kelahiran yang dialami oleh proses kelahiran yang dialami oleh ibu-ibu kita, dia adalah very personal, sangat personal, dan ia adalah satu pengalaman yang cukup unik bagi setiap ibu. Maka kami datang sebagai satu solusi untuk memastikan proses kelahiran itu lebih bermakna kepada para ibu. Lebih bermakna sebab kerana di sana bila berlaku proses kelahiran, yang pertama adalah benda yang cukup mungkin menjadi tabu dan juga menjadi satu kerisauan apabila bahagian yang tak sepatutnya terdedah. Hal itu berlaku, dan kami perkenalkan kepada dunia satu produk yang kami invent, kami reka cipta sendiri, iaitu kita namakan sebagai Mama Pride. Mama Pride ini adalah seluar bersalin mesra aurat. Mesra aurat bagi orang Islam, itu aurat adalah satu benda yang cukup besar, satu benda yang cukup dititik beratkan dalam kehidupan seharian. Maka Mama Pride ini dicipta untuk meminimalkan kadar exposure aurat wanita semasa bersalin. Walaupun ketika darurat, aurat juga perlu dijaga, maknanya hanya yang perlu didedahkan saja patut didedahkan. Maka kita datang dengan Mama Pride, seluar bersalin mesra aurat, yang mana dia boleh dipakai ketika nak pergi ke OT tu, nak pergi ke labor room tu, dah boleh pakai dan masuk terus dengan satu persalinan saja, boleh proses itu berjalan sampailah kelahiran. Kalau ibu-ibu tahu, kalau proses kelahiran kena tukar baju, kena tukar kain. So daripada rumah boleh pakai ini, terus masuk, jalani prosedur, cek jalan semua, epidural apa semua, cucuk semua, dan sehingga proses kelahiran, jahit semua selesai, maka dengan satu pakaian, satu kain, satu one piece of cloth, iaitu Mama Pride, kita boleh menyelesaikan dan memberi satu pengalaman yang bermakna kepada ibu bapa, kepada para ibu di luar sana. Maka dia ada ruang bukaan dia untuk kelahiran dan ada ruang untuk cucuk injection lah. So itu pengenalan kepada Mama Pride, dan saya suka kalau kita ada interaksi bersama para juri. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. atas sementangan itu sebab tadi. Dan kita terus saja pada Encik Zaiful, sekiranya ada komentar. Assalamualaikum. Wassalam. Cik Azrin. Saya. Cik Azrin. Sekarang ni dari segi penjualan apa semua dah difokuskan di mana? Okey, penjualan kita telah jual lebih 15,000 unit dalam masa 6 tahun, dan produk kami adalah patented di Malaysia, dan kami dengan sokongan pihak Suruhanjaya Koperasi. Dulu kita pernah present produk ini ke World Summit di Turki, dan kami pernah dapat demand 100,000 pieces. Tetapi masa tu kami tak ada capacity untuk produce, dan dalam 2021 kami mendapat grant daripada SKM untuk buat kilang jahit Mama Pride, dan sebenarnya we are ready now untuk kita going international. So dengan pattern ini ada, dan dengan support daripada manufacturing support, kita rasa kita boleh pergi jauh. Saya pun selalu nampak bila demand tu tinggi, selalunya usahawan kita tak cukup capacity. Betul, saya sangat setuju. Itu selalu, produk dah cantik tapi planning wise, bila demand tiba-tiba banyak, betul, then kita sangkut. Itulah bank rakyat akan membantu, insyaAllah. Terima kasih in advance. Tapi cuma saya bayangkan penjelasan tadi kita tak nampak tau dalam bentuk macam mana baju ni membantu. Dia adalah seluar. Okay. Kan? Okay. Dia tak nampak sangat lah. Kalau boleh tunjukkan video macam mana dia melindungi dalam bentuk animation pun okey. Baik. Kan? Because yang tu orang boleh jelas. Okay. Kan? So, yang ni kita tak nampak macam mana dia boleh tutup auratnya. Contohnya kan. I pun ragu-ragu juga macam mana tutup aurat bila dah masuk labor room tu, dah habis aurat terbuka dah kan. So normally lah. Normally betul. Kita setuju dengan segmen tu. Masuk labor room habis aurat terbuka, dan itulah purpose kepada pakai ini, hanya yang aurat atau yang dibenarkan terbuka saja yang terbuka. Itu yang saya kata. Itu perineum, bahasa dia bahagian perineum saja yang terbuka, yang mana yang nak keluar baby itu saja yang sepatutnya terbuka. Maknanya bahagian-bahagian lain tetap menjadi aurat sebagaimana biasa, dan itulah concern kita untuk
kita address bagi kesedaran kepada masyarakat bahawa menjaga aurat di dalam waktu darurat juga sangat diutamakan, dan ini adalah invention daripada doktor-doktor sendiri yang memang mereka sendiri experience benda tu dalam labor room, dan mereka sebenarnya kami pun tak nak tengok sebenarnya, dan daripada bertitik tolak daripada perasaan itulah mereka mencipta kami mencipta Mama Pride supaya semua dapat manfaat, insya-Allah. Doktor, Ya? Doktor. I'm pharmacist. Prof. Pharmacist. 2023 dijangka 134.28 juta bayi akan hadir di dunia. InsyaAllah. 134 juta bayi ini, okay, kita tengok mathematics akan melibatkan insyaAllah mungkin 130 juta ibu. Baik. Ya. So bukan concern, cuma pandangan saya, kalau boleh kita alihkan fokus daripada produk ini, daripada produk fokus aurat, fokus aurat ni mesra aurat, baik, kepada mesra ibu, baik, ataupun mesra wanita. Baik. Ada yang tak jaga aurat tapi concern tentang tempat-tempat tertentu untuk dilihat. Ya. Okay. So, jadi kalau kita punya target point lebih pada aurat, kita lebih partisan. Ya, partisan kan. Kalau kita lebih tukarkan strategi kepada mesra ibu, mesra wanita, mesra mami, name it. Ya. Okay. So kita ada potensi sebanyak 130 juta. Okay. Yang 10 juta, 10% is 13 juta. Ya, betul. Dapat ambil 5% sahaja is very big. Ya. InsyaAllah. That is number one. Okay, thank you. Number two, manufacturing. Manufacturing is another different ball game altogether. Dia perlu subject matter expert. Kita mungkin ada kilang yang besar, line production yang banyak. Kadang-kadang kita punya efisiensi itu tidak ada, dan bukan saja production tak dapat sampai sasaran, malah dia akan meningkatkan cost. Baik. Because betul. there is process management. Betul. Dan kalau boleh part-part tertentu kita sub kepada ahli-ahli koperasi ataupun usahawan kecil, mikro, untuk jahit ke apa. Baik. That will be another, yang satu, we are helping the women of the world. But at the same time also kita tolong usahawan muda atau usahawan wanita yang dalam bidang kecil-kecilan. Betul. There will be the additionalities and the multiply effect will be different. InsyaAllah. Itu pun semangat kami sama. Ya. Okay. All the best to you. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para juri dan juga terima kasih Profesor Dr. Harmi atas pembentangan itu tadi. Dan kita jemput peserta yang seterusnya dan juga yang terakhir, iaitu pemilik Sri Astana Sedia Berhad, Encik Kamarudin Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya isteri kepada Encik Kamarudin. Mewakili Lalang Resort and Spa ingin memberi pembentangan pada hari ini. Assalamualaikum sekali lagi. Saya memperkenalkan, saya Laila binti Muhammad Adham, mewakili manajemen daripada Lalang Resort and Spa. Saya berdiri di sini ingin memberitahu tentang keistimewaan yang kami ada di Lalang Resort. Okey, saya ingin menceritakan sedikit tentang bermulanya pembinaan di Lalang Resort and Spa, macam mana kami come out dengan idea untuk membuat satu resort. Saya dan suami sebenarnya tak terdetik pun pada mulanya ingin mempunyai satu resort, cuma suami saya suka sebenarnya mencari satu kawasan untuk kami buat satu rumah persinggahan yang satu ada sungai, sebab suami saya suka sungai. Jadi kami pergi satu tempat di Jeli. Suami saya ni pembentang ingat kan, belum start. Ni resort kami. Memang kami pun tak jangka. Alhamdulillah Tuhan mengizinkan. Dari kami pun hanya ingin membuka satu restoran, tapi kami start dengan slow, dengan by progress. Kami ini bilik balak, actually berbentuk balak. Kami menyediakan 5 jenis bilik, semuanya. Okey, kita start. Dah lari tu. Saya start bila kita datang tengok tempat tu, Tok Penghulu dekat situ yang bawa kami. Masa tu memang satu hutan lah, memang tak ada nampak
kawasannya macam mana, berbukit ke ataupun landai ke. Saya pergi, suami saya cakap, cantik kawasan ni, macam mana? Kita nak buat rumah ke? Saya pun takut bang. Takkanlah kita nak duduk satu family kat sini je. Memang jauh, 1.5 kilo daripada jalan besar. So suami saya cakap, okey kita try buat restoran lah. Kita buat restoran, kita rasanya boleh kot. Sebab zaman sekarang orang ramai cari tempat yang ada nature kan. Ramai sekarang memang nak lari daripada kesibukan kota, daripada kesibukan bekerja, stres di bandar, memang akan cari satu tempat percutian yang berada dalam keadaan alam semula jadi. Jadi kami come out dengan satu tempat percutian, kita buat progress by progress. Pada mulanya kami start dengan hanya 3 bilik, iaitu bilik balak. Lepas tu kita buat bilik tepi sungai. Tepi sungai hanya ada 1 unit dan istimewanya dia berada di betul-betul sebelah sungai. Buka je pintu, terus nampak sungai dan anak-anak boleh terus turun mandi di sungai. Lepas tu kita ada bilik lalang yang sesuai dengan honeymoon. Sesiapa yang mahu pergi honeymoon, kita menggunakan atap lalang dan kayu composite wood. Suasana yang sangat eksklusif. Dan juga nipah yang sesuai dengan keluarga yang lebih besar saiznya. Dan juga last kali kami ada bilik Arabian tent. Arabian tent ni sesiapa yang sukakan keadaan camping tapi mahukan keselesaan, sebab kita ada penghawa dingin, peti semualah. Restoran kita juga mendapat anugerah daripada Kelantanku Bersih sebanyak 3 kali berturut-turut. Alhamdulillah. Masa pun dah nak habis. Saya ingat nak cakap panjang lagi, tapi itulah. Kita tengok ni Arabian tent yang kami menyediakan tempat. Kita juga sediakan tempat dekat sini, boleh syabu-syabu, boleh steamboat and grill. Kita boleh bersteamboat and grill di kawasan ni dengan keadaan suasana hutan, suasana boleh healing lah. Ramai alhamdulillah, mereka pengunjung pun alhamdulillah positif. Terima kasih diucapkan pada pembentangan itu tadi. Mungkin sedikit komentar daripada juri. Okey, Assalamualaikum Puan Laila. Assalamualaikum. You membuatkan saya rasa macam nak pergi dah tempat tu. Bagus. Allah. Tapi ekoturism sekarang memang in healing, ya, memang orang betul, nak betul. healing ni sekarang kan, especially those yang memang duduk di bandar. Ya. So saya rasa dari sudut your visual presentation tu memang sangat menarik. Alhamdulillah. Ya. Cuma mungkin jika saya boleh bagi tips sikit, mungkin cara persediaan untuk penyampaian apa yang nak disampaikan lah. Saya pun sebenarnya memang Bila baru tahu hari ini yang memang kena present macam ni, memang last minute lah. Ya, memang tak tadi apa. baru. Apa pun terima kasih kerana sudi Sama-sama. menyertai saya jual. Dan saya rasa memang you have already promoted a very good ni dekat crowd kita pada hari ni. Ya, betul-betul. Cuma adakah you all also gunakan social media dan sebagainya? Ya, sangat. Memang kita menggunakan 100% social media. Viral pun memang daripada social media. Nak tanya sikit Ya, you punya ya. target market siapa? Orang duduk Kelantan ke? Orang duduk KL ke? Orang duduk mana? Okey, target market kita memang betul-betul di Kelantan lah, di Kelantan khasnya. Tapi memang ramai juga especially daripada Perak, daripada Penang yang terdekat kan, dari dekat Jeli datang ke sini untuk membuat family day, untuk datang bercuti ramai. Bagi saya lah Ya. saya tengok macam Unify pun banyak yang tim-tim kita buat dia punya team building. Tempat yang paling in sekarang ni yang orang selalu pergi adalah dekat Janda Baik. Saya rasa tengok tadi you punya facilities lebih menarik tau. That's why you kena faham siapa yang akan pergi tempat you. Kalau you rasa orang-orang macam Cik Zariful yang akan buat team building untuk Astro Awani, kita orang tak nampak walaupun you kata 2 million view, kita orang macam ni tak nampak tau. I pun tak nampak lalang before. Walaupun orang rumah saya orang Kelantan, tak pernah tahu ada lalang ni dekat Jeli. So I rasa target market very important. And kalau you kata benda tu sesuai untuk buat team building contohnya, you kena cari siapa bos-bos yang selalu buat team building. Kat mana area-area yang you rasa these people akan bawa. Because sekali kalau company bawa, you punya hasil lagi meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. 4,300 lebih
units of homestay di Malaysia. Itu satu ya. Yang kedua pula ialah dalam game small establishment macam ni, kita kadang-kadang kita marketing kita fall behind ataupun kita nak compare to kalau kita versus pemain-pemain besar industri dalam segi pelancongan. So saya setuju part marketing tadi, visibility nampak tu. Saya pun bawa tu pasal lalang tu deh. And awak ada tempat yang banyak boleh jual dan berpotensi tinggi. Satu lagi yang boleh jual. Ya. Tempat kita ada lebih 100 pokok durian. Memang kalau musim durian memang kita bagi free je dekat semua customer. Customer memang teruja bangun je pagi terus cari durian semua. Memang nampak berkeliaran mencari durian. Dan juga kita ada pokok rambutan, pokok manggis, pokok duku, pokok cempedak. Sangat memang kawasan kebun lah. Dengan itu, saya ingin mengumumkan penyertaan berpotensi yang pertama. Anda sudah bersedia? Okey. Dengan itu, peserta yang mendapat penyertaan berpotensi yang pertama, Arzak Garden Enterprise. Tahniah diucapkan. Sila naik ke atas pentas dan kita menjemput Encik Shibli untuk memberikan hadiah ataupun merakamkan frame penghargaan. Betul. Atas penyertaan berpotensi untuk saya jual GUSME di Kelantan, Kota Baru. Ni Cik T kita tadi, Irfan. Ya, yang Cik T menjual Kelulut. madu. Gadis Kelulut. Dalam pada Gemuruh tadi, Ya. dapat anugerah penyertaan berpotensi. Baik. Tahniah. Terima kasih. Seterusnya Nabila. Baik, seterusnya penyertaan berpotensi yang kedua jatuh kepada Bidai. Silakan Ustaz naik ke atas pentas untuk Tahniah, menerima Ustaz. sendera hati ini. Yang mana sesi saya jual merupakan segmen yang ditaja oleh Bank Rakyat. Untuk pertama kalinya sejak kita menjelajah 3 negeri, pertama kali kita memberikan anugerah penyertaan berpotensi sebanyak 2 anugerah untuk kategori ini. Dan tahniah kita ucapkan kepada Bidai atas pembentangan yang meyakinkan juri edisi kali ini. Baik. Seterusnya ialah penyertaan terbaik dan sukacita ingin kami umumkan. Pesertanya ialah Al-Muslih Solutions Sdn Berhad. Kita mempersilakan wakil daripada Al-Muslih Solutions Sdn Berhad yang merangkul anugerah penyertaan terbaik untuk saya jual edisi di Kota Baru Kelantan yang ditaja oleh Bank Rakyat.